Keterangan berikut adalah panduan bagi para pesakit mempersiapkan diri untuk menjalani rawatan suntikan intravitreal IVT. Video berikut akan menerangkan kaedah bagaimana suntikan IVT dilakukan dengan menyuntik ubat-ubatan seperti endothelial vascular, steroid dan antibiotik ke dalam bola mata dengan menggunakan jarum yang sangat halus. Rawatan menggunakan suntikan IVT dilakukan bagi pesakit-pesakit yang mengalami masalah age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, retinal vein occlusion, proliferative maculopathy, dan polypoidal choroidal vasculopathy. Suntikan IVT yang dilakukan oleh seorang pakar hanya mengambil masa beberapa minit. Namun, persiapan untuk melakukan prosedur ini mengambil masa. Suntikan IVT mungkin perlu diulangi setiap 4 minggu bergantung pada kesan tindak balas terhadap pesakit. Persiapan dan kaedah rawatan suntikan IVT. Bagi persedia awal, ubat bius akan dititiskan ke dalam mata dan diikuti dengan titisan iodin bagi membersihkan permukaan mata. Ini perlu dilakukan bagi mengurangkan rasa sakit atau risiko jangkitan. Walaupun sesetengah pesakit mungkin mengalami rasa pedih, namun pada umumnya kebanyakan pesakit tidak mengalami masalah. Apabila tiba giliran, pesakit akan dibantu oleh jururawat untuk duduk di kerusi. Tubuh pesakit akan diletakkan dalam keadaan yang selesa bagi menjalani rawatan. Sebelum rawatan dimulakan, jururawat akan mendapatkan butir-butir peribadi seperti nama dan nombor kad pengenalan bagi memastikan identiti pesakit. Selanjutnya, pesakit akan diminta mengenal pasti mata yang akan menjalani rawatan. Jururawat akan menandakan di dahi bahagian mata yang akan menjalani suntikan. Prosedur ini penting bagi memastikan rawatan berjalan dengan baik. Jururawat akan memakai pelitup muka dan sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Pesakit akan dibimbing dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan dinasihatkan supaya tenang semasa prosedur ini berjalan. Sebelum suntikan dilakukan, jururawat akan menitiskan ubat bius dan iodin sekali lagi. Kelopak mata kecil akan digunakan bagi memastikan kelopak mata sentiasa terbuka. Selanjutnya, pesakit akan dinasihatkan supaya melihat ke arah tertentu bagi membolehkan pakar mendapatkan kedudukan terbaik semasa penyuntikan dilakukan. Pesakit akan diminta agar memastikan kedua-dua mata mereka memandang ke arah yang telah ditentukan dan mengelakkan dari menggerak-gerakkan mata atau kepala semasa suntikan sedang dilakukan. Setelah suntikan selesai, pesakit akan diminta menghitung jari-jari yang ditunjukkan kepada mereka bagi memastikan mata pesakit berfungsi dengan baik. Pesakit akan dinasihatkan agar tidak menggosok atau memasukkan air ke dalam mata yang dirawat pada hari suntikan dilakukan. Aktiviti biasa hanya boleh dilakukan pada keesokan harinya. Pada umumnya, para pesakit bertindak balas dengan baik setelah menjalani suntikan IVT. Namun, ada juga pesakit yang mungkin mengalami gejala-gejala seperti berikut. Mata terasa seperti berpasir, sakit dan kemerah-merahan. Kesan dari penggunaan ubat bius dan iodin boleh menyebabkan ketidakselesaan dan kemerahan pada mata. Perkara ini mungkin dialami selama beberapa jam atau 1 hingga 2 hari.
pada sesetengah pesakit yang sensitif, mereka akan mengambil masa yang lama sedikit untuk kembali seperti biasa. Masalah ini boleh diatasi dengan menggunakan ubat pelincir mata. Subconjunctival hemorrhage. Pendarahan pada kawasan putih mata berlaku kerana jarum suntikan menumbusi pembuluh darah yang kecil di permukaan mata semasa suntikan IVT dilakukan. Walaupun perkara ini cuba dielakkan, namun saluran darah yang lebih dalam dan tersembunyi berkemungkinan secara tidak sengaja tersuntik dan menyebabkan pendarahan. Warna merah pada pendarahan ini mungkin menjadi lebih besar selepas beberapa hari, namun ia tidak menyakitkan kerana pendarahan berlaku di kawasan yang terkawal. Warna merah akan beransur menjadi kecil selepas 2 minggu dan para pesakit harus mengelakkan dari menggunakan pemampat mata, cermin mata hitam atau ubat mata. Buih-buih. Udara yang terperangkap di dalam berbola mata semasa suntikan dilakukan membentuk buih-buih yang berawangan di dalam selaput putih mata. Buih-buih ini juga boleh terbentuk selepas suntikan, disebabkan penggerakan jeli dalam mata. Pesakit harus memberitahu doktor tentang pengawangan ini terutamanya jika terdapat peningkatan secara tiba-tiba atau kelihatan kilatan di dalam mata. Selalunya, masalah ini akan hilang dalam masa sehari atau 2. Terdapat kemungkinan kecil berlakunya komplikasi yang lebih serius seperti jangkitan pendarahan di dalam vitreous. Pesakit harus menghubungi doktor sekiranya terdapat tanda-tanda jangkitan atau komplikasi seperti berikut: sakit, penglihatan kabur atau menurun, sensitif pada cahaya, kemerahan pada mata, lama atau semakin meruncing berikut suntikan, dan luahan mata. Pesakit akan diberikan risalah suntikan IVT yang mengandungi maklumat-maklumat yang berhubungan dengan rawatan lanjut. Pesakit boleh menghubungi SNEC semasa waktu pejabat atau terus ke Jabatan Kemalangan dan Kecemasan selepas waktu pejabat. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi doktor atau jururawat bagi mendapatkan bantuan. Terima kasih atas perhatian anda.